Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, pada minggu ini cikgu akan bawakan tajuk Kisah Aku dan Datukku, standard pelajaran 3.2.1. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 10. Okey, tajuk ini juga menekankan murid perlu menguasai kemahiran menulis. Okay, standard pelajaran 3.2.1. Standard ini memerlukan murid membina dan menulis ayat daripada bahan multimedia. Maksudnya nanti akan ada gambar daripada bahan multimedia. Murid-murid lihat gambar tersebut, kemudian murid-murid perlu membina ayat daripada gambar tersebut, daripada gambar dan juga frasa, sebab dia ada frasa. Okey, apa yang perlu murid-murid buat? Okey, untuk tajuk ini, Kisah Aku dan Datukku, murid-murid dikendaki membaca dan memahami teks dan gambar dalam buku teks halaman 10. Kemudian murid-murid dikendaki membina ayat berdasarkan gambar dan frasa tersebut. Jadi nanti murid-murid perlu membina ayat daripada gambar dan juga frasa. Frasa maksudnya rangkai kata yang terdapat dalam gambar tersebut. Okay, ini pendahuluan Kisah Aku dan Datukku. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi Hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Maksudnya untuk cerita kisah kali ini ialah Datuk dan Nenek Hadif ni telah datang ke Johor Bahru. Hadif duduk di Johor Bahru, jadi Datuk dan neneknya datang melawatnya, menaiki kapal terbang. Okey. Sebelum membina ayat, murid perlu tahu apakah syarat-syarat ketika membina ayat, terutamanya apabila membina ayat berdasarkan gambar dan frasa. Okey, yang pertama, idea mesti menepati bahan grafik. Maksudnya bila murid-murid menulis ayat, mesti ada kaitan dengan gambar yang ditunjukkan. Jangan bina ayat tak ada kaitan langsung, tiada kaitan pun dengan gambar. Itu salah. Dalam peperiksaan memang tak ada markah. Ayat perlulah menggambarkan perkara yang sedang berlaku. Maksudnya perkara tu yang berlaku dalam gambar tersebut, bukan perkara yang tak berlaku mengikut firasat kita, mengikut andaian kita. Tak nak murid-murid tengok gambar, apa yang berlaku dalam gambar tersebut. Ada watak atau pelaku, boleh guna nama orang dan kata bilangan. Maksudnya dalam gambar tu ada orang kan, ada orang maksudnya ada watak. Murid-murid boleh letakkan nama ataupun panggilan dalam gambar tersebut ketika membina ayat. Ada, kalau tahu nama boleh letak nama, kalau tahu pekerjaan boleh letak pekerjaan. Contohnya kaki tangan lapangan terbang kaki tangan lapangan terbang, pengawal keselamatan, datuk dan nenek. Dan kata bilangan, kalau orang tu ada 2 orang, 3 orang, boleh letak kata bilangan, 2 orang
pengawal keselamatan. Tu contohnya kan. Okey, ada huraian. Dalam ayat tu mesti ada huraian kan. Bina satu aktiviti dalam satu ayat. Bila gambar tu ada satu, bina satu ayat je. Jangan bina banyak ayat. Maksudnya ayat ni dilihat melalui noktah kan. Murid-murid buat banyak, ada 2-3 noktah. Maksudnya murid-murid tulis 2-3 ayat. Cikgu nak satu ayat, satu gambar. Tulislah menggunakan ayat yang gramatis. Bilangan perkataan antara 8 hingga 12 patah perkataan. Maksudnya minimum ataupun paling sikit 8 patah perkataan. Jangan terlampau ringkas kan, 5 perkataan je. Kamu bukannya murid tahun 3 lagi. Bila naik tahun 4 ni, panjangkan sikit ayat tu. Antara 8 hingga 12 patah perkataan. Okey, satu ayat, satu titik. Yang ni biasa kan. Ada sering berlaku. Tak letak titik langsung pun ada. Tu salah. Satu ayat, satu titik. Okey, tu yang syarat-syarat ketika membina ayat berdasarkan gambar dan frasa. Tu syarat-syarat. Okey. Kesalahan yang sering dilakukan murid ketika membina ayat. Sekarang kesalahan yang sering murid-murid lakukan dari dulu. Dari dulu murid-murid terdahulu daripada kamu kan, abang-abang kamu dulu. Apakah kesalahan yang sering mereka lakukan ketika membina ayat? Okey, yang pertama, tidak tulis huruf besar pada permulaan ayat. Ni cikgu pernah tanda buku kamu. Cikgu lihat ni banyak kesalahan. Permulaan ayat tu tak tulis huruf besar. Tulislah huruf besar permulaan ayat. Kemudian nama orang, kata nama khas kan. Kata nama khas kena huruf besar juga. Yang tu masalah tanda baca tu. Yang penting sekali yang mula-mula ayat ni, permulaan ayat kena huruf besar. Walaupun bukan kata nama khas kan, kena tulis huruf besar. Tidak meletakkan noktah pada akhir ayat. Ni pun sama juga. Tanda baca, masalah tanda baca, tak tulis tak letak noktah, maksudnya titik. Menulis 2 ayat dalam satu nombor, maksudnya nombor ni dua ayat dalam satu gambar. Tu salah tu. Satu gambar satu ayat, satu nombor satu ayat. Menulis ayat tidak berdasarkan maklumat tersurat dalam gambar. Maksudnya murid-murid menulis ayat tidak berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar. Yang tersurat ni yang nampak dalam gambar. Yang tak nampak tersirat. Ayat ditulis tidak menepati gambar dan frasa. Okey, ini contoh. Contoh yang dalam buku teks tu. Dalam buku teks yang mula-mula dia bagi contoh tu kan. Membina ayat berdasarkan gambar dan frasa. Okey, dia bagi frasa petugas, lepas tu kerusi roda. Jadi kata nama ni ataupun pelaku ataupun watak petugas. Tu kata nama. Kata nama am. Petugas maksudnya orang yang bekerja. Orang yang bekerja mungkin di lapangan terbang. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Menyorong maksudnya menolak. Jadi format menulis ayat berdasarkan gambar, murid-murid buat macam cikgu buat ni dalam kotak ni kan. Okey, siapa watak dia? Siapa? Petugas di lapangan terbang. Siapa tu maksudnya orang lah. Kalau datuk dan nenek, tulislah datuk dengan nenek. Sekarang gambar ni petugas. Buat apa? Menyorong kerusi roda. Dia menyorong, membantu datuk dan nenek hadis ni menyorong kerusi roda. Kata sendi. Apakah kata sendi ataupun kata hubung yang digunakan? Yang. Tulis yang. Keterangan
huraian perluasan predikat. Perluasan predikat kan. Kita mengembangkan ayat tu. Jangan ringkas. Contohnya, Ali menendang bola. Ali menendang bola. 3 patah perkataan je kan. Macam mana kita nak perluaskan predikat? Ali menendang bola berwarna merah. Kan? Dah jadi 5 patah perkataan. Yang tadi yang asal Ali menendang bola je. Predikat je tak ada perluasan predikat kat situ kan. Ali menendang bola. Bila ada perluasan predikat, Ali menendang bola berwarna merah. Sama juga macam ni kan. Okey, siapa petugas di lapangan terbang? Buat apa? Menyorong kerusi roda. Kata sendi, kata hubung, yang. Okey, keterangan huraian perluasan predikat diduduki oleh nenek. Jadi bila dah siap masukkan dalam petak-petak ni, okey, kita salin balik ayat tu. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, ini gambar pertama. Okey, gambar yang kedua. Kita tengok apa yang mereka buat. Tengok gambar, kemudian tengok frasa. Frasa iaitu rangkai kata. Travelator dan satu lagi memudahkan. Jadi murid-murid kena membina ayat, perlu membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi dan juga aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okey, kita balik semula kepada format membina ayat yang cikgu buat ni. Okey, mula-mula siapa? Watak dalam gambar ni siapa? Okey, datuk dan nenek. Mereka buat apa? Menggunakan travelator. Travelator yang biasanya dekat hypermarket kan, supermarket, hypermarket ada. Biasanya kalau pergi IKEA kan ada travelator macam ni. Okey, kata sendi, kata hubung yang digunakan dalam ayat ini untuk menghubungkan ayat. Untuk. Kemudian keterangan huraian perluasan predikat memudahkan perjalanan mereka di lapangan terbang. Jadi bila dah kita susun ayat mengikut format ni, siapa, buat apa, kata sendi, kata hubung, kemudian keterangan huraian perluasan predikat, kita pun tulis ayat ni balik, salin ayat ni balik kan. Sama seperti yang tulisan yang berwarna hijau tu. Datuk dan nenek menggunakan travelator untuk memudahkan perjalanan mereka di lapangan terbang. Okey, gambar yang ketiga. Okey, rangkai kata ataupun frasa datuk, kemudian pengangkutan khas. Okey, siapa? Datuk dan nenek. Mereka sedang buat apa? Menaiki pengangkutan khas yang disediakan. Okey, kata sendi ataupun kata hubung. Murid-murid boleh pilih sama ada nak tulis kata sendi ataupun kata hubung. Okey, setelah mereka penat berjalan. Jadi bila dah siap format ni, murid-murid salin balik. Datuk dan nenek menaiki pengangkutan khas yang disediakan setelah mereka penat berjalan. Okey, gambar yang keempat. Gambar, okey, perasa dia apa? Menolak, kemudian laluan landai. Jadi dua frasa ni, dua rangkai kata ni kena ada dalam ayat kita. Tak boleh tinggalkan. Tak boleh tinggalkan. Tak boleh nak lihat gambar je, tak ambil perkataan. Salah. Ataupun ambil perkataan je, tak tengok gambar. Dia tunjuk kat sini lapangan terbang, tiba-tiba kita buat ayat jeti ferry. Salah kan? Sebab tak kena dengan gambar, tak kena dengan bahan grafik.
Okey, siapa seorang petugas khas yang menolak tadi tu kan? Seorang petugas khas, dia seorang. Kalau dua orang tulislah dua orang petugas khas. Sebab dia seorang je, tulis seorang. Seorang petugas khas, dia buat apa? Menolak kerusi roda nenek di laluan landai khas. Ni laluan landai khas kan. Khas untuk orang kelainan upaya. Kata sendi yang digunakan ataupun kata hubung sewaktu. Ni kata hubung kan. Kata sendi Okey, seorang petugas khas menolak kerusi roda nenek di laluan khas, landai khas sewaktu keluar dari bangunan. Sebab nenek dan datuk dan nenek ni nak keluar bangunan, bangunan lapangan terbang. Okey, ayat yang kelima. Ayat yang kelima tengok. Okey, rangkai katanya meletakkan tempat letak kereta khas. Maksudnya tengok gambar macam parking ataupun tempat letak kereta orang kelainan upaya. Okey, siapa? Tak nampak kan? Seperti andaikan yang kereta merah tu ayah yang membawa. Okey, ayah yang memandu kereta. Siapa? Ayah. Buat apa? Meletakkan kereta di tempat letak kereta khas. Tempat letak kereta khas yang ni lah. Tempat letak kereta khas untuk orang kelainan upaya ataupun orang kurang upaya. Okey, kata sendi ataupun kata hubung untuk. Okey, keterangan, huraian, perluasan predikat, kemudahan yang kemudahan orang kurang upaya. Maksudnya ayah meletakkan kereta di tempat letak kereta khas untuk kemudahan orang kurang upaya. Tempat letak kereta tu hanya untuk orang kurang upaya sahaja. Okey, tugasan di rumah. Bina ayat berdasarkan gambar dan frasa dalam buku teks muka surat 10. Buat dalam buku tulis BM3. Jadi minggu ni murid-murid buat dalam buku BM3 karangan A dan B. Okey, ini yang perlu murid-murid buat. Okey, tulis hari, kemudian tarikh, tulis tajuk kisah aku dan datukku, kemudian tulis standard pelajaran 3.2.1, tulis arahan bina ayat berdasarkan gambar dan frasa dalam buku teks muka surat 10. Okey, yang soalan satu tu cuma salin je. Nanti murid-murid print photostat buku teks tu. Photostat buku teks, kemudian tampal. Ataupun kalau nak lukis Yang tak nak photostat tu lukis je lah. Tak apa, duduk rumah pun lama pun buat apa kan. Tak ada kerja, baik lukis. Okey, tu ayat yang pertama, yang gambar tu. Okey, gambar yang kedua. Kemudian bina ayat. Gambar apa tu? Travel letter. Kemudian memudahkan. Bina ayat. Okey, kemudian gambar yang ketiga, bina ayat. Gambar yang keempat, bina ayat. Gambar yang kelima, bina ayat. Macam mana nak bina ayat? Yang macam cikgu ajar tadi. Okey, buat kotak. Siapa, buat apa, kata sendi, kata hubung, kemudian keterangan, huraian, perluasan predikat. Siapa? Tengok dalam gambar tu. Siapa? Oh, datuk dan nenek. Buat apa? Buat apa? Sedang duduk di kerusi rehat. Kata sendi ataupun kata hubung sambil. Sambil kan. Keterangan, huraian, perluasan predikat. Berbual-bual dengan penumpang-penumpang lain yang baru tiba. Itu salah satu contoh ayat. Okey. Bila dah siap, nanti minggu depan buka sekolah 8 hari bulan boleh hantar.
Okey, sekian, terima kasih.